Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita dalam kita mengupaskan kitab yang dikarang oleh Dr. Nazih Hamad hafizahullahu ta'ala, kitab yang diberikan judul penggunaan bahan-bahan yang haram dan najis dalam makanan dan ubat-ubatan. Pada minggu yang lalu kita dah masuk sedikit dalam bab yang ketiga dan pada hari ini kita nak sambung perbahasan bab yang ketiga. Bab yang ketiga daripada kitab ini membahaskan tentang teori hancur zat ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai al-istihlak. Kita ulang kaji sedikit apa yang dimaksudkan dengan istihlak ataupun teori hancur zat. Yang dimaksudkan dengan teori hancur zat adalah sedikit zat yang diharamkan mengambilnya ataupun najis bercampur dengan zat yang baik, halal dan banyak sehingga hilang sifat-sifat haram yang bercampur dengannya seperti rasa, warna dan baunya. Percampuran ini menghilangkan sifat najis dan hukum haram yang terdapat padanya menurut kacamata syarak. Jadi kita simpulkan pada sesi kita yang lalu, teori hancur zat ni ataupun istihlak adalah bila ada sedikit najis yang dicampurkan dengan zat yang suci yang begitu banyak, sampaikan yang najis yang sedikit ini bila dicampurkan dengan zat yang banyak, yang baik, yang halal, maka dia berubah. Rasanya dia berubah, warnanya dia berubah, baunya. Sedang kata dia berubah, hilang sifat-sifat tersebut. Hilang sifat najis tersebut. Jadi bila hilang sifat najis tersebut, kata para ulama, itulah yang dipanggil sebagai teori istihlak ataupun teori hancur zat. Pada minggu yang lalu kita dah sentuh sedikit tentang salah satu hujah ataupun sandaran golongan para alim ulama yang mereka menyokong teori hancur zat ini. Salah satunya adalah daripada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW yang artinya apabila air telah sampai 2 kolah, dia tidak lagi mengandungi kotoran. Kita bahaskan pada minggu yang lalu ada sedikit perbincangan di kalangan ulama tentang kadar 2 kolah. Sebahagian di kalangan ulama mengatakan 2 kolah itu adalah sekitar 200 liter. Sebahagian di kalangan ulama mengatakan 2 kolah itu adalah sekitar 192 ataupun 193 liter. Ada pula di kalangan ulama yang mengatakan 2 kolah adalah lebih sedikit daripada 200 liter. Ala kulli hal, kita lihat yang 2 kolah ni adalah lebih kuranglah 200 liter sebagaimana disebutkan oleh sebahagian di kalangan para ulama. Di sini timbul satu persoalan yang dibincangkan oleh para ulama kita. Kenapa Nabi SAW sebut 2 kolah? Kenapa Nabi SAW sebut satu kadar yang mana lebih kurang 200 liter? Kenapa Nabi tak sebut 100 liters? Kenapa Nabi tak sebut 1 kolah ataupun kenapa Nabi tak sebut 3 ataupun 4 kolah? Jadi kita lihat sebahagian di kalangan para ulama kita, mereka tampil ke hadapan untuk menjelaskan. Mereka mengatakan ada sebab kenapa Nabi SAW sebutkan 2 kolah. Adalah kerana Nabi SAW pernah ditanya oleh sebahagian di kalangan sahabat tentang air yang ada dekat padang pasir. Air di padang pasir ni kebiasaannya adalah air yang banyak, yang mana air banyak tersebut kadang-kadang digunakan oleh binatang-binatang yang buas. Jadi ada sumber air di padang pasir, sahabat tanya Nabi, kan, yang mana sumber air tersebut juga digunakan oleh binatang yang buas. Adakah air tersebut masih lagi suci, boleh dimanfaatkan oleh manusia ataupun tidak? Maka Nabi SAW pun mengkhususkan mengatakan apabila air sampai 2 kolah, dia tidak lagi mengandungi kotoran.
Jadi Nabi SAW seolah-olah menjawab kepada para sahabat, air yang ada di padang pasir yang mana jumlahnya adalah banyak, walaupun digunakan oleh binatang yang buas ataupun binatang-binatang yang lain, maka itu tidak menajiskan air tersebut kerana bilangannya, kadarnya adalah banyak dan sifatnya tidak berubah. Sifat kesucian air tersebut tidak berubah walaupun digunakan oleh binatang-binatang yang tinggal di padang pasir. Jadi sebahagian di kalangan ulama mengatakan kata-kata Nabi SAW ini harus difahami berdasarkan apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Sandaran yang kedua, hujah yang kedua untuk menyokong sandaran teori hancur zat ataupun istihlaf adalah kata sebahagian ulama, konsep hancurnya sesuatu zat iaitu istihlaf sama dengan konsep perubahan zat yang pernah kita bahaskan sebelum ini iaitu istihala. Istihala adalah perubahan daripada satu zat yang najis menjadi satu zat yang suci. Istihala adalah perubahan daripada satu zat yang haram berubah menjadi kepada satu zat yang halal. Jadi kalau zat yang haram bertukar menjadi halal, kita hukum dia sebagai halal. Kalau zat yang najis berubah kepada zat yang suci, kita hukum dia sebagai suci. Maka apa salahnya bagi zat yang najis yang dicampurkan dengan satu kuantiti yang besar, zat yang suci, sampai hilang sifat-sifat najis tersebut, apa salahnya kita menerima teori ini untuk menganggapnya sebagai suci. Malah Dr. Nazir Hamad dia menyenaraikan beberapa teks-teks dalam kitab-kitab fikir yang mana para ulama kita daripada pelbagai mazhab mereka menyokong teori istihlak ini, teori hancur zat. Salah satunya adalah apa yang pernah disebutkan oleh sebahagian di kalangan para fuqaha kita yang terdahulu. Mereka ada menyebutkan sekiranya arak jatuh ke dalam air dan larut ke dalamnya, kemudian air itu diminum oleh seseorang. Orang yang meminumnya itu tidak dikatakan meminum arak dan tidak diwajibkan ke atasnya menjalani hukuman had. Kerana kesalahan meminum arak, asal sahaja arak itu tidak memberi kesan kepada rasa, warna dan juga bau air tersebut. Jadi sebahagian di kalangan para ulama kita terdahulu, mereka berikan satu senario, satu situasi yang mana kita ambil air arak, kemudian kita tuang sebagai contoh ke dalam air. Air yang banyak. Air arak yang sedikit dituang ke dalam air yang banyak. Kemudian air itu diminum oleh seseorang. Jadi kata sebahagian di kalangan ulama kita, kalau air yang suci, yang halal tu banyak, dituangkan sedikit dengan air arak. Bila dituangkan air arak yang sedikit itu, hilang sifat-sifatnya, hilang sifat baunya, hilang sifat rasanya, hilang sifat warnanya kerana bercampur dengan air yang banyak. Maka kalau ada orang yang minum daripada air tersebut yang telah dicampurkan, maka dia tidak dinamakan sebagai orang yang minum arak. Kerana sifat yang ada pada air arak tadi itu telah hilang. Dan dia juga tidak akan dikenakan hukuman had. Yang dimaksudkan dengan hukuman had adalah hukuman yang telah ditetapkan kan dalam Islam yang tidak boleh berubah. Jadi salah satu contoh hukuman yang telah ditetapkan dalam agama adalah hukuman yang berkaitan dengan hukuman minum arak. Bagi mereka-mereka yang minum arak, kalau sabit kesalahan mereka, menurut ajaran Islam, hendaklah mereka disebat. Kan? Tapi dalam kes ini mereka tidak akan disebat kerana air yang mereka minum adalah campuran antara air yang suci yang begitu banyak dicampur sedikit dengan arak, dan bila hasil campuran ini menyebabkan sifat-sifat arak itu hilang. Jadi bila sifat-sifatnya air arak itu hilang, maka dia dianggap sebagai suci. Satu lagi senario yang dibahaskan oleh para ulama kita yang terdahulu adalah sekiranya susu seorang wanita dicurahkan ke dalam air lalu larut sehingga tidak meninggalkan sebarang kesan lagi. Kemudian seorang bayi meminum air tersebut. Bayi tersebut tidak akan menjadi anak susuan kepada wanita itu. Kalau tadi berkaitan dengan arak, ini berkaitan dengan susu pula. Jadi kalau seorang wanita yang mana susunya dicurahkan ke dalam air yang begitu banyak, kan? Jadi bila air susu yang sedikit daripada badan wanita ini dimasukkan ke dalam satu kadar air yang begitu banyak yang suci, bila hasil daripada pencampuran ini membuatkan sifat-sifat yang ada pada air susu tersebut hilang. Baik daripada sudut warna, rasa ataupun bau, sifatnya hilang. Kemudian ada seorang bayi pula yang minum daripada air hasil campuran ini.
campuran susu yang sedikit dicampur dengan air suci yang begitu banyak, maka bayi tersebut tidak akan dinamakan sebagai anak susuan kepada wanita itu. Islam iktiraf tentang konsep anak susuan. Seseorang bayi itu akan menjadi anak susuan kepada seorang wanita dengan beberapa syarat. Antara syaratnya adalah bayi tersebut adalah bawah daripada 2 tahun. Antaranya adalah untuk menjadi anak susuan hendaklah minum daripada susu milik seseorang wanita dengan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi kalau dia setakat minum air yang telah dicampur antara air susu wanita yang sedikit dengan air yang suci yang begitu banyak, maka itu tidak dinamakan budak itu meminum air susu, itu tidak dinamakan yang budak itu sebagai anak susuan kepada wanita tersebut, kerana sifat-sifat yang ada pada air susu wanita tersebut telah hilang apabila bercampur dengan zat ataupun cecair yang jauh lebih banyak, maka hilang sifat-sifatnya. Jadi secara rumusan itu adalah beberapa sokongan dan sandaran berkaitan dengan teori istihlak. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi akan datang. Sesi kali ini saya berpada dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.